Baik, salam sejahtera semua. Nama saya Seng Boon Lim. Hari ini saya akan membentangkan abstrak panjang kami dengan Dr. Jalaluddin Abdul Malik. Tajuk manuskrip kami ialah Kerangka Konseptual Pembangunan UCT ke arah Mampan dan Mapan. Latar belakang kajian. Pembangunan bandar yang berteraskan kecanggihan teknologi seperti UCT atau Ubiquitous City adalah semakin menjadi hala tuju penyelesaian masalah bandar di dunia dan di Malaysia juga. Konsep UCT berteraskan idea pengkomputeran ubiquitous yang mengidamkan interaksi manusia dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan masa. Istilah English ubiquitous berasal daripada bahasa Latin, iaitu ubique yang bermaksud wujud di mana-mana jua, exist everywhere. Baik, pada tahun 1988, Mark Weiser daripada Xerox Palo Alto Research Center telah mengemukakan satu istilah baru, iaitu ubiquitous computing. Pada masa itu, beliau mengatakan terdapat 3 gelombang dunia pengkomputeran. Gelombang pertama berlaku semasa 1940-an, iaitu era mainframe. Satu frame komputer besar dan semua orang tengok satu komputer. Lepas itu beranjak kepada komputer desktop, iaitu 1960-an. Kemudian masuk kepada tahun 1990-an, kita ada personal komputer. Kemudian sekarang kan, satu orang mempunyai beberapa komputer. Contoh, seorang mempunyai desktop dan laptop. Lagi sekarang kita mempunyai selain desktop juga kita ada handphone. Dan ada orang juga mempunyai lebih daripada sebuah handphone kan. So, boleh dikatakan selepas era ubiquitous computing ini, yang akan datang ialah ubiquitous network. Baik, pernyataan masalah. Dalam era pasca moden ini, pembangunan UCT dipengaruhi bawah arus global yang menekankan pembangunan mampan atau lestari atau sustainable development yang berasaskan ilmu kolonial atau one size fits all. Nah, sustainable development ini memang menjadi hala tuju semua pembangunan bandar yang dipelopori oleh United Nations. Dan sampai sekarang juga tambahan lagi ada SDG kan, Sustainable Development Goals. Tapi ada juga kritikan bahawa arah pembangunan seperti UCT adalah sekadar terikut-ikut dengan idea mampan sehingga meminggirkan idea mapan, iaitu establish atau stabil lah, yang bersumberkan kearifan lokal Nusantara dan ilmu Islam. Namun, kedua-dua ideal mampan dan mapan adalah bertindih, kadang-kadang kabur dan sukar dibezakan. Baik, maka persoalan kajian ditimbulkan. Apakah perbezaan yang wujud antara kedua-dua ideal mampan dan mapan? Dan bagaimana untuk menggabungkan kedua-dua ideal tersebut dalam arus pembangunan masa hadapan UCT? Objektif kajian. Dua objektif dibentuk, iaitu mengkaji perbezaan antara ideal mampan dan mapan, justeru membentuk kerangka konseptual dalam pembangunan UCT. Metodologi. Kajian ini menggunakan kaedah integrative review. Menurut Torakos 2005, integrative review bertujuan menerajui, mengkritik dan mensintesis literatur supaya menimbulkan suatu kerangka teoretikal dan perspektif. Dalam kajian ini, kaedah tersebut adalah sesuai kerana dapat membentuk kerangka konseptual bagi pembangunan UCT berasaskan gabungan kritikan dan sintesis pada kedua-dua ilmu mampan dan mapan. Dokumen yang dikaji dalam kajian ini meliputi buku, artikel jurnal, artikel proceeding, sumber ilmiah atas talian. Dan Google Scholar dipilih sebagai pangkalan pencarian data dan perisian komputer LSTI dan Mendeley digunakan sebagai alat pengumpulan data dan analisis. Kata kunci carian sumber maklumat berasaskan istilah seperti bandar UCT, Ubiquitous City, Sustainable Development, pembangunan mampan dan mapan. Data yang dikumpul kemudian yang dianalisis melalui analisis tematik. Analisis tematik ini dua domain akan dibentuk melalui persoalan kajian, iaitu domain pembangunan mampan dan mapan. Kemudian petikan teks dilakukan pada teks ditatur
dengan ciptaan kod-kod asas yang bersesuaian. Kod-kod tersebut akan disusun demi membentuk tema-tema yang bermakna. Dalam kajian ini, 5 tema telah terbentuk, iaitu tema motif pembangunan, tema sumber ilmu pengetahuan, hakikat ilmu, nilai aksiologi, dan metode pembangunan. Baik, dalam penemuan. Ini adalah penemuan kajian ini. Satu, dengan membandingkan mampan dan mapan. Motifnya yang mampan lestari ialah bercitakan omni lestari. Yang mapan stabil ialah cita sempurna mengikut tarifan Syed Hussein Alatas. Dan sumber pengetahuan mampan bersumberkan kepada ilmu kolonial yang bersifat sekular, material, dan one size fits all. Manakala yang kedua, mapan, dia mengambil kira kearifan lokal, bersumberkan ilmu Islam, contoh, dan tanpa menolak nilai-nilai baik sumber ilmu yang lain. Hakikat ilmu. Di pembangunan mampan lestari, dia menjaga sumber dan warisan supaya dapat diwarisi secara berterusan oleh generasi yang akan datang. Manakala bagi pembangunan mapan, ia menjaga semua aspek pembangunan supaya memberi faedah hubungan antara manusia dengan penciptaannya, manusia dengan manusia, manusia dengan persekitaran yang tidak terbatas kepada perubahan zaman, waktu, dan tempat. Nilai aksiologi. Mampan lestari dinilai dalam aspek etika, estetika yang bersandarkan kepada hujah material. Manakala dalam pembangunan mapan dinilai kepada iman, hati yang menggabungkan antara material dan non-material, bersifat tulus dan menyeluruh dalam semua aspek pembangunan pesiteli, iaitu politik, ekonomi, dan sebagainya. Metode di bawah pembangunan lestari ialah metode sinergi, iaitu saling berhubungan antara sektor tetapi masih ada ruang untuk anasir tertentu mencabarnya. Manakala metode di bawah pembangunan stabil ialah metode yang berjenis simbiosis, yang saling menyokong, yang bersifat melekat dan sederap dalam pelbagai sektor pembangunan sehingga menutup ruang-ruang ancaman pembangunan. Lebih stabil lah. Baik. Daripada sini, kita cuba bincangkan. Saya masuk ke sini. Kami telah melukiskan pembangunan, garisan pembangunan mampan dan sebelahnya pembangunan tidak mampan, dan melintang ialah pembangunan mapan dan tidak mapan, dan dibagikan kepada 4 kuartal. Kuartal pertama, kluster merosot. Dalam kluster ini dibayangkan bahawa tiada pembangunan mampan dan mapan, di mana bandar atau negara yang terletak di kluster ini kebanyakan ialah teknologinya merosot, kemajuan lemah, dan mungkin memasuki zaman gelap atau kotak nekropolis. Contoh, bandar dalam perang dan atau ada risiko yang tinggi seperti bandar Palmyra di Syria, bandar Caracas di Venezuela, dan Bamako di Bali, Afrika. Kluster yang kedua, iaitu kluster bersegmen. Kluster ini dibayangkan sebagai ada wujudnya pembangunan mampan tetapi tiada pembangunan mapan, di mana teknologi bersegmen tertentu sahaja, dan ia tercengkam di bawah arus kolonialisasi, dan mereka mengejar kemakmuran tanpa perancangan holistik. Contoh, bandar negara yang membangun seperti kita, bandar Kuala Lumpur di Malaysia, Manila di Filipina. Kluster yang ketiga, kluster tertutup. Ada pembangunan mapan tetapi tiada pembangunan mampan. Dalam negara atau bandar dalam kluster ini, teknologinya kurang berkembangan, kemajuan rendah, menggagungkan budaya tempatan serta menolak ilmu kolonial. Contohnya bandar Pyongyang di negara Korea Utara. Baik, kluster yang terakhir, kluster yang paling ideal ialah kluster mapan atau sejahtera. Di sini wujud kesinambungan antara kedua pembangunan mampan dan mapan. Teknologinya fleksibel, kesinambungan alam dapat wujud, inklusi sosial dan ekonomi, dan right to development dipentingkan. Selain itu, ilmu agama, iman, kerohanian, dan kearifan lokal diutamakan dengan pertimbangan daripada ilmu kolonial dan lain. Baik, contohnya yang berada dalam kluster ini ialah seperti
negara bandar di benua Eropah, bandar Berlin, Zurich, Copenhagen, Amsterdam, Luxembourg. Dan di Asia ada bandar Lhasa, Tibet, di China, bandar negara Bhutan, dan negara Singapura. Okay? Dan bagi negara beragama Islam seperti Qatar, Abu Dhabi, Dubai juga berusaha ke arah mapan-mapan, akan tetapi masih banyak ruang perlu dipertingkatkan, antaranya dari segi footprint ekologi, penglibatan pemegang taruh dan inklusif sosial dalam arus pembangunan bandar berteknologi ini. Kesimpulannya, kajian ini membincangkan pembentukan kerangka konseptual pembangunan UCT pada sintesis pembangunan mampan dan mapan. Gabungan kedua-dua konsep mampan dan mapan dalam hala tuju pembangunan bandar teknologi seperti UCT adalah penting untuk menyedarkan pihak pemimpin dan pentadbir kerajaan bahawa naratif one size fit all dalam pembangunan mampan sememangnya kurang sesuai dan integrasi ilmu konteks lokal adalah penyelesaian lebih matang untuk pembangunan dan perancangan bandar. Dan negara Malaysia yang kini berada di kluster bersegmen mampan tetapi tidak mapan adalah berpotensi untuk menggorak langkah ke arah cita sempurna iaitu kluster mampan-mapan dengan syarat lebih yakin pada kearifan ilmu lokal bersumberkan Islam dan mengambil kira nilai baik sumber ilmu lain. Limitasi kajian ini tertakluk kepada integrasi review yang mungkin bias mengikut tafsiran kualiti pengkaji. Maka kajian lanjutan disyorkan untuk mengaplikasikan kerangka yang terbentuk dengan kajian kes negara yang berbeza. Bukti kuantitatif adalah penting untuk menilai dan membagi kerangka konsep tersebut. Sekian, terima kasih. Itu saja persembahan saya. Right.